Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung semula berkenaan dengan PSM kita dengan kita fokus kepada tajuk scope ataupun limitation. Scope kadang-kala menjadi banyak ditulis secara salah oleh para pelajar kerana para pelajar seolah-olah menulis task of activity di dalam scope. Scope sebenarnya adalah limitation ataupun apakah had, apakah sempadan aktiviti kajian yang akan kita lakukan. Dan ia juga bukanlah metodologi, bukanlah tempat untuk kita menceritakan di manakah ataupun apakah cara untuk kita melakukan sesuatu. Kita ingat keyword ini, iaitu scope adalah limitation, kerana kita perlu menyatakan limit uji kaji kita kerana kita perlu untuk membuat persediaan dan kajian yang tepat, dan juga kita tidak mahu kajian kita menjadi terlalu besar. Kedua, ia juga menjadi seolah-olah dinding penghalang untuk pihak penilai ataupun sesiapa sahaja di luar sana untuk mempertikaikan kajian yang telah kita lakukan. Pertama, kita boleh memulakan penulisan skop kita dengan menulis apakah had ataupun sempadan uji kaji yang kita lakukan berdasarkan alat-alat yang kita gunakan ataupun tujuan ataupun objektif kajian kita. Contohnya, sekiranya uji kaji kita menggunakan mesin 4-ball tribal tester, kita boleh menulis skop kita seperti berikut. Uji kaji akan menggunakan 4-ball tribal tester. Membawa maksud pihak luar tidak akan boleh mempertikaikan kenapa kita tidak menggunakan pin on disk, kenapa kita tidak menggunakan linear tribal tester, mengapa kita tidak menggunakan journal bearing, mengapa kita tidak menggunakan alat itu dan alat ini. Sekiranya ditanya, kita boleh menjawab sebagai skop di dalam kajian ini hanya menggunakan 4-ball tester. Oleh itu, segala keputusan yang menggunakan alat selain daripada 4-ball tester adalah tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian ini. Kemudian kita boleh menulis lagi sebagai sempadan ataupun sebagai limitation terhadap kajian kita. Contohnya, uji kaji akan dibuat berdasarkan standard ASTM D2783. Oleh itu, segala apa yang kita buat adalah berdasarkan standard D2783, tidak menggunakan D2285, tidak menggunakan D7213 dan sebagainya. Oleh itu, sekiranya soalan di luar daripada ruang lingkup ASTM D2783, bolehlah kita mengatakan bahawa kita kurang mahir dalam bidang tersebut kerana kajian kita memang tidak menggunakan standard tersebut. Jadi di sini sekiranya para pelajar tidak dapat menjawab soalan selain daripada skop, maka pihak penilai akan faham pelajar tidak membuat kajian kerana itu bukan skop kajian pelajar. Antara lain yang boleh kita tulis, mungkin kita boleh menulis kita menggunakan normal load yang digunakan ialah di antara 10 Newton hingga 100 Newton dengan pertambahan 10 Newton setiap kali ujian dibuat. Oleh itu, sekiranya pemeriksa ingin bertanya tentang kenapa ada paper yang saya baca dengan normal load 3000 Newton menunjukkan trend yang berbeza daripada result yang awak dapat. Mengapa? Jadi sekurang-kurangnya kita boleh mengatakan bahawa result saya ataupun keputusan saya hanya untuk had daripada 10 Newton hingga 100 Newton. Selebih daripada itu bukanlah had kajian ataupun bukanlah skop kajian saya. Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Secara kasarnya bolehlah dijawab seperti itu. Kemudian kita juga boleh menulis apa juga yang kita telah fixkan, yang kita telah tetapkan untuk kajian kita. Contohnya, kita nyatakan had laju 4-ball tester ditetapkan pada 1200 RPM. Jadi, ayat ini bermaksud bahawa load kita akan ubah daripada 10 hingga 100 Newton, tetapi had laju kita akan fixkan, kita akan tetapkan pada 1200 RPM. Oleh itu, sebarang pertanyaan berkenaan dengan had laju atau sebagainya mungkin kita tidak dapat jawab, bukan kerana kita tidak mendalami uji kaji kita, tetapi kita tidak buat uji kaji tersebut kerana ia bukan sebahagian daripada skop kajian kita.
Dan kemudian kita boleh buat perkara yang sama terhadap apa-apa sahaja alat ataupun perkara yang kita gunakan dalam kajian kita. Contohnya, sekiranya kita menggunakan minyak sawit, kita nyatakan apakah jenis minyak sawit yang kita gunakan, apakah komposisi ataupun formulasi kandungannya dan sebagainya. Dan ini adalah basic idea untuk menulis skop, dan diharapkan pelajar boleh berbincang dengan supervisor untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Antara lain yang boleh kita menulis di dalam ruangan skop ataupun limitation ini ialah anggapan yang dibuat di dalam uji kaji. Contohnya, kita menulis suhu tidak akan diukur sepanjang uji kaji, suhu dianggap tidak memberi kesan yang besar. Uji kaji dijalankan pada suhu bilik iaitu kira-kira 30 darjah Celsius. Semua bermaksud mungkin pemeriksa melihat bahawa pada hari hujan suhu mungkin sejuk sekitar 27 darjah Celsius. Tetapi kalau hari panas mungkin suhu akan tinggi sekitar 33 darjah Celsius. So, ini akan mengubah sedikit sebanyak mungkin ketumpatan cecair dan sebagainya. Jadi, bagaimana kita menangani masalah tersebut? Kita boleh katakan bahawa kami beranggapan bahawa suhu tidak memainkan peranan yang besar. Oleh itu, perubahan di antara 27 hingga 33 darjah Celsius mungkin kita akan anggap tidak memberi kesan. Oleh itu, di dalam skop, maknanya limitation, kita tidak akan menggunakan ataupun tidak akan mengkaji lebih mendalam dengan mengambil kira faktor suhu. Kita abaikan faktor suhu. Ataupun kita boleh nyatakan, antara contoh lain ialah kita nyatakan dengan jelas apakah rumus yang kita gunakan untuk mengira sesuatu. Kerana mungkin dengan menggunakan rumus yang lain, kita perlu mendapatkan lebih banyak parameter supaya pengiraan dapat dibuat. Tetapi sekiranya kita menggunakan rumus yang tertentu yang lain, mungkin hanya beberapa parameter mudah sahaja diperlukan untuk mendapatkan jawapan. Oleh itu, contohnya, kita mengatakan di dalam skop kita, pengiraan pemalar geseran akan menggunakan rumus Amonton. Pemalar XXX atau YYY dianggap bersamaan dengan 0.75. Kerana ini penting untuk menyatakan bahawa ini adalah anggapan kita yang kita buat untuk menghadkan kajian kita. Jika tidak, pemeriksa atau sesiapa sahaja boleh mengatakan bahawa kajian kita salah kerana berdasarkan rumus ini awak perlu dapat nilai yang lebih tinggi, berdasarkan rumus ini awak perlu dapat nilai yang lebih rendah dan sebagainya. Oleh itu, segala apa yang kita buat sebenarnya adalah lebih baik sekiranya kita boleh menyatakan skop ataupun limitation kajian kita. Kemudian di dalam tajuk skop juga ataupun di dalam limitation kita adalah advantage bagi kita sekiranya kita boleh menulis justifikasi. Mengapa sesuatu anggapan atau mengapa sesuatu alat itu, mengapa minyak itu, mengapa alat ini digunakan, mengapa kita mengatakan demikian dan sebagainya di dalam tajuk skop. Contohnya kita menulis pengiraan pemalar geseran menggunakan rumus Amonton, pemalar Y dianggapan bersamaan dengan 0.75. Ini kerana uji kaji yang kita buat adalah linear, oleh itu rumus Amonton adalah yang lebih sesuai untuk digunakan berbanding dengan rumus-rumus yang lain. So, oleh kerana mekanisme adalah mudah dan sebagainya atau apa sahaja justifikasi, oleh itu dengan kita beranggapan bahawa pemalar Y adalah sama 0.75 kerana pemalar ini sesuai digunakan untuk keadaan sekian-sekian-sekian, untuk range sekian-sekian-sekian. Jadi ini juga akan menguatkan hujah kita di dalam pembentangan PSM nanti. Contoh lain yang lebih luas kita boleh buat, tidak ada kena-mengena dengan metod alat yang kita gunakan atau minyak yang kita gunakan sebagainya, ialah kita membuat satu lagi limitation supaya tidak ada sebarang soalan ataupun penilai tidak berfikir terlalu luas. Contohnya, kajian ini hanya tertumpu kepada semenanjung Malaysia sahaja. Sabah Sarawak tidak masuk dan sebagainya. Ataupun kita hanya ambil kajian ini tidak mengambil kira kehilangan tenaga yang dihasilkan sepanjang aliran dari tangki ke nozzle. Maksudnya kita memberi satu skop ataupun limitation
dalam keadaan yang lebih besar, di dalam keadaan keseluruhan uji kaji kita. Kemudian di akhir bab 1, kita digalakkan untuk menulis significant of research. Jadi significant of research ini sebenarnya ialah kita menerangkan kegunaan kajian kita terhadap kumpulan fokus yang tertentu, seperti pihak industri, pihak pengeluar, kilang, masyarakat, kepada alam sekitar, kerajaan dan seumpamanya. Bukanlah semua kumpulan fokus kita perlu kaitkan. Sekiranya kajian kita hanya memberi impak kepada masyarakat, memadai untuk kita menulis apakah kegunaan yang masyarakat boleh rasakan dengan kejayaan research kita. Dalam erti kata yang lain, faedah yang akan dirasai oleh masyarakat sekiranya uji kaji ini berjaya, mungkin daripada segi ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh, hasil daripada kajian ini dapat membuka lebih banyak peluang untuk menghasilkan bahan pelincir berasaskan minyak sawit. Ataupun kita boleh mengatakan harga tandan minyak sawit dapat ditingkatkan kerana harga minyak sawit ataupun minyak sawit boleh menghasilkan pelbagai produk. Ataupun kita boleh katakan kerajaan boleh menentukan had laju maksimum dengan lebih tepat berdasarkan data saintifik yang telah dihasilkan. Saya harap dengan contoh ringkas ini, para pelajar dapat menulis skop dengan lebih baik dan dapat menulis significant research di dalam tesis dengan lebih berkesan.